Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nurhayati binti Mustafa, pengerusi pengelola program STEM to You, Puan Mastura Omar, penolong kanan co-curriculum merangkap timbalan pengerusi, Puan Siti Nurhayati Muhammad, penolong kanan petang yang kini memangku tugas penolong kanan pentadbiran, Puan Jamiatun binti Ahmad, penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, guru-guru ahli jawatankuasa pengelola, guru-guru pengiring, anak-anak murid yang cikgu sayangi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, berkat limpah dan kurnianya, kita dapat bersiaran secara maya dalam satu program STEM to You peringkat negeri yang dianjurkan oleh Sekolah Kebangsaan Setiawangsa. Program ini adalah cetusan idea Puan Nurhayati Mustafa yang merupakan peserta NPQEL sesi 2021. Puan Nurhayati merupakan guru bahasa Inggeris tahun 6 dan sekarang ini sedang menjalani program perantisan 2 sebagai pelengkap kursus NPQEL yang beliau hadiri. Apabila beliau bertemu dengan saya dan melontarkan idea tersebut, saya terus memberi sokongan dan dorongan agar program sebegini direalisasikan. Apatah lagi sekolah kami merupakan kohort 6 TS25. Peluang mengadakan program STEM sebegini tidak harus dilepaskan. STEM merupakan singkatan kepada bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang pekerjaan yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan bidang lain. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara. Hadirin yang saya hormati, STEM ada 3 peringkat iaitu pemupukan bakat STEM, pembangunan bakat STEM dan pemerkasaan bakat STEM. Pemupukan bakat STEM bermula di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah di mana murid-murid diperkenalkan kepada pendidikan digital. Contohnya pada musim pandemik yang lalu di mana anak-anak tidak boleh ke sekolah. Jadi pembelajaran secara maya melalui platform yang disediakan oleh kementerian ataupun yang dibangunkan oleh guru-guru perlu anak-anak ikuti atau terokai. Jika kita tidak mahir, kita akan ketinggalan. Jika kita tidak pandai menggunakan laptop misalnya ataupun smartphone yang merupakan satu instrumen terpenting pada masa kini, pasti kita akan tercicir. Jika anak-anak membuat latihan melalui modul pun, anak-anak perlu memuat naik bahan ke dalam Google Classroom. Kemahiran-kemahiran ke arah pendigitalan inilah yang sedang anak-anak lalui sekarang. Kemahiran-kemahiran ini tanpa kita sedari, kita sudah memberi ruang dan peluang untuk kita menerokai ke alam digital yang sedang pesat membangun ketika ini. STEM peringkat kedua iaitu pembangunan bakat STEM pula biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi di mana pendidikan berasaskan teori dan praktikal dilaksanakan oleh mahasiswa yang memilih bidang sains dan teknologi. Seterusnya, pemerkasaan bakat STEM, biasanya proses ini adalah proses pemantapan pengetahuan sehingga STEM menjadi subjek matter expert ataupun tahap master ataupun PhD. Biasanya ini lebih kepada mereka yang sudah berada dalam bidang pekerjaan dan ingin menambahkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Contohnya seperti engineering atau otomotif atau lain-lain bidang yang berkaitan dengan STEM. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang cikgu kasihi, sebagai sebuah negara maju, Malaysia kini sedang berkembang menuju kepada revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0. Memang tidak dinafikan dengan arus kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang pesat, IR 4.0 membuka banyak peluang dan manfaat kepada manusia. Namun, ia juga ada sisi keburukan, terutamanya kepada generasi muda sekiranya mereka tidak disuntik dengan elemen digitalisasi yang betul sebagai persediaan. Hadirin yang saya hormati,
Oleh sebab itu, pihak sekolah perlu menekankan pendidikan digital yang betul kepada murid-murid. Aktiviti seperti robotik boleh meningkatkan daya kreativiti murid-murid. Pada peringkat sekolah rendah, jika lebih banyak aktiviti sebegini, ia akan mewujudkan rasa seronok dan menyemai minat yang mendalam dalam diri anak-anak terhadap sains dan matematik, sehingga terlupa bahawa sains dan matematik ini dulunya adalah subjek yang agak sukar. Kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada guru-guru Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, syabas dan tahniah saya ucapkan. Cikgu-cikgu sangat hebat kerana apa yang saya perhatikan bukanlah satu tugas yang mudah untuk mengelolakan program sebegini dengan penglibatan agensi luar serta berlangsung selama 4 hari. Setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan atas kerja buat cikgu yang sangat cemerlang. Terima kasih juga kepada pihak PIBG yang selalu menyokong aktiviti-aktiviti sekolah. Para pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Keramat juga tidak pernah kami lupakan, sentiasa menyokong kami. Kepada guru-guru pengiring, murid-murid serta ibu bapa sekalian, syabas dan tahniah kerana memilih untuk bersama-sama kami dalam program ini. Semoga ilmu yang bermanfaat dapat dikongsi bersama. Saya lihat pelbagai aktiviti telah disusun untuk program selama 4 hari ini. Jadi saya harap murid-murid dapat meneruskan hingga ke akhir program. Baiklah, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program STEM to You Sekolah Kebangsaan Setiawangsa bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Thank you.